Assalamualaikum dan selamat pagi. Atau selamat tengah hari untuk anak-anak 4PVPA. Jadi hari ini cikgu nak ulang semula yang kita belajar tentang poligon. Jadi kita tahu bahawa poligon di situ adalah merupakan bentuk yang tertutup pada satu satah yang dibatasi oleh 3 atau lebih garis lurus sebagai sisi-sisinya. Garis lurus tersebut tidak semestinya sama panjang. Jadi poligon dinamakan berdasarkan kepada bilangan sisi lah. Terdapat 2 jenis poligon iaitu poligon sekata dan poligon tidak sekata. Baik, jadi kalau poligon sekata berdasarkan daripada gambar di hadapan kamu ini, kamu boleh lihat ada 6 contoh untuk poligon sekata. Yang mana poligon sekata ni merupakan 3 ataupun lebih sisi lurus yang sama panjang. Jadi maksud dia sisi-sisi yang ada pada bentuk poligon itu sama panjang. Dan tidak ada sisi melengkung. Jadi di sini contoh yang pertama kita ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Kemudian segi empat sama pentagon. Pentagon di sini kalau boleh nampak di situ ada 5 sisi. 5 sisi. Kemudian hexagon ada 6 sisi. Heptagon ada 7 sisi dan oktagon ada 8 sisi. Ini adalah contoh untuk poligon sekata. Seterusnya kita tengok perbezaan antara poligon sekata dan tidak sekata. Kalau poligon sekata tadi kita kata semua sisinya sama panjang. Manakala poligon tidak sekata sisinya adalah tidak sama panjang. Ini adalah perbezaan lah kalau kamu boleh nampak. Memang sisi ada 3 contoh. Tetapi pada poligon tidak sekata dengan poligon sekata, contohnya kalau kita tengok di sinilah segitiga kan, ada 3 sisi. Tapi garis panjang pada poligon tidak sekata tidak sama panjang. Yang kedua tu kalau kita tengok memang ada 4 garis. Poligon sekata ada 4 garis, poligon tidak sekata pun ada 4 garis. Tapi untuk poligon tidak sekata, panjang garisnya tidak sama panjang. Dan juga yang seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada hubung kait antara bilangan sisi, bucu dan perpenjuru poligon. Jadi kalau kita lihat di sini, hubungan sisi ialah satu garis lurus yang menyambungkan antara setiap bucu. Kalau di sini kamu nampak untuk anak panah A ke F, A ke F dia letak sebagai sisi. A ke F adalah satu garis sisi. Kemudian untuk C di sini dia bagi contoh pula untuk bucu. Jadi di sini untuk di sini untuk C dia letak sebagai contoh bucu. Manakala contoh seterusnya ialah daripada B ke E, daripada B ke E, garis lurus ni garis lurus ni. Garis lurus. B ke E. Garis lurus. Lukis garis lurus tu dengan betul kan. Ini adalah perpenjuru. Perpenjuru bermaksud apabila bucu yang bertentang dengan bucu yang satu lagi, itu dinamakan perpenjuru. Kita lukis garis di antara satu bucu dengan bucu yang bertentang satu lagi. Jadi maksudnya bucu untuk B dengan E salah satunya perpenjuru. Cikgu boleh tambah lagi antara bucu B dengan F pun boleh dikatakan sebagai perpenjuru. B ke D pun juga dikatakan sebagai perpenjuru. Jadi yang tak boleh ialah apabila garis tu bucu dengan bucu bersebelahan. Bucu dengan bucu bersebelahan tak boleh dah. Sebab bucu dengan bucu bersebelahan nama dia ialah sisi. Jadi untuk bucu, untuk perpenjuru dia adalah bucu dengan bucu yang bertentangan. Seterusnya. Kita kenal pasti poligon untuk aktiviti 1. Jadi kita dah buat yang ini. A yang pertama kalau boleh lihat di situ. Kita ada bucu.
Okey, kemudian sisi. Okey. Jadi namakan poligon ini. Jadi kalau nak namakan poligon, kena pasti berapa sisi dia ada. Okey, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau 5, nama dia ialah pentagon. Pentagon. Okey, itu adalah untuk poligon yang pertama, untuk contoh yang pertama. Okey, seterusnya kita pergi kepada B. Okey, untuk poligon yang berwarna kuning. Okey, jadi kita tengok di situ. Poligon ini yang pertamanya bucu. Kita kena pasti bucu. Okey, jadi ini adalah bucu. Okey, ini adalah sisi. Okey, jadi yang kedua ini, gambar kuning ini adalah gambar yang mempunyai berapa sisi? Okey, dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sisi. Jadi kalau 8 sisi, maksudnya dia adalah oktagon. Oktagon. Okey. Kemudian soalan seterusnya ialah soalan seterusnya ialah poligon yang berwarna biru ini. Okey. Jadi kita ada berapa bucu? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 bucu. Okey, kemudian berapa sisi lurus? Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sisi lurus. Okey. Dan gambar ini adalah gambar apa? Okey. Kita ada 5. Maksudnya 5 tadi adalah sama seperti yang kita buat di atas tu A. Jadi dia adalah pentagon. Okey. Baik, seterusnya poligon berwarna merah jambu. Okey. Jadi kita boleh tengok di sini yang pertamanya berapa bucu yang kita ada. Okey. Sebucu kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita ada 7 bucu di situ. Okey, 7 bucu. Kemudian sisi lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 juga sisi lurus. Okey. Dan kita tahu bahawa jika ada 7 sisi lurus, okey, poligon ini dinamakan sebagai heptagon. Heptagon. Okey, heptagon. Okey, baik, itu untuk aktiviti yang pertama. Okey, seterusnya, okey, anak-anak, kita pergi pula kepada rumus untuk mencari perpenjuru. Okey, jadi bilangan perpenjuru bagi poligon yang mempunyai n sisi juga dihitung dengan menggunakan rumus yang berikut. Okey, jadi bila poligon itu terlalu banyak sisinya, mungkin susah untuk kita kenal pasti ataupun kita nak cari perpenjurunya. Jadi kita boleh menggunakan rumus, okey, melalui n dalam kurungan n tolak 3 per dengan 2. Okey, jadi n iaitu bilangan sisi, okey, kali dengan n tolak 3, okey, per 2. Ini ialah untuk mencari perpenjuru. Okey, menggunakan rumus. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada praktis 1. Okey, jadi anak-anak boleh tengok, okey, untuk praktis 1, okey, kita akan menggunakan rumus untuk mencari perpenjuru. Okey, yang pertama, okey, kita akan tengok, okey, soalan. Okey, cikgu tandakan di sini. Okey, 1. Okey, 2, okey, 3 dan seterusnya lah. Okey, jadi untuk soalan yang pertama, kalau kita tengok di situ, kita ada 1/3. 1/3,
Di bawah poligon tak sekata bermaksud sisinya tak sama panjang. Okey. Jadi bilangan sisi di sini kita ada 1, 2, 3. Okey, 3 sisi. Okey. Kemudian bilangan pepenjuru. Okey, jadi kita akan guna rumus. Okey, jadi pepenjuru. Okey, cikgu akan guna rumus. 3. Okey, dalam kurungan 3 tolak 3. Okey, per 2. Okey, kita guna rumus kita guna rumus. Jadi N tadi kita masukkan sisi iaitu 3. Kemudian dalam kurungan masukkan N lagi 3 tolak 3 per 2. Okey, jadi guna kalkulator kamu akan dapat nilai 3 tolak 3 kosong. Jadi 3 kali kosong per 2 maka kosong. Okey, jadi untuk poligon tak sekata yang pertama, bilangan sisinya 3, bilangan perpenjurunya kosong. Okey. Kemudian kita lihat kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Jadi untuk soalan yang kedua, poligon tidak sekata, kalau tengok di sini mempunyai berapa sisi? Okey, kita ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. 4 sisi. Okey. Kemudian bagaimana nak mencari bilangan perpenjuru? Okey, menggunakan rumus N. Okey, N tolak 3 per 2. Jadi kita akan masukkan. Okey, N kita 4. Okey. Dalam kurungan 4 tolak 3 per 2. Okey, jadi sesuaikan yang dalam kurungan 4 tolak 3, 1. 1 kali 4, 4. 4 bahagi 2 ialah 2. Okey. Maka di situ bilangan perpenjuru kita menggunakan rumus ialah 2. Okey. Kemudian seterusnya, cikgu pergi pula kepada soalan nombor 3. Okey, untuk soalan nombor 3. Okey, kalau anak-anak boleh tengok. Okey, kita ada poligon tidak sekata. Okey. Kita ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sisi. Okey. Kemudian bilangan perpenjuru kita ada N. N tolak 3 per dengan 2. Okey, kita ada 5. 5 tolak 3. Okey, per 2 adalah sama dengan 5 tolak 3, 2. 2 kali 5, 10. 10 bahagi 2 adalah sama dengan 5. Okey, perpenjuru 5. Okey, baik. Itu adalah untuk mencari perpenjuru berdasarkan rumus. Jadi cikgu letak balik jawapan yang pertama tadi. Kita ada okey, bilangan sisi 3, bilangan perpenjuru kosong. Okey, yang kedua, kita ada bilangan sisi 4, kita ada perpenjuru 2. Okey. Baik, untuk soalan seterusnya, okey, kita akan lihat okey, untuk beza bilangan perpenjuru dengan perpenjuru poligon sebelum. Okey. Okey, untuk soalan okey, beza bilangan perpenjuru dengan perpenjuru poligon sebelum. Jadi yang mula-mula okey, dia letak dash. Maksudnya sebelum ni tidak ada bilangan perpenjuru. Jadi sebelum ni tak ada, jadi tolak kosong, sebab tu dia letak dash. Okey, untuk soalan yang kedua, bagaimana nak cari beza bilangan perpenjuru dengan perpenjuru poligon sebelum? Okey, jadi kita tengok perpenjuru okey, yang sebelum ialah kosong. Okey, perpenjuru ni sebelum kosong. Kemudian kita ada sekarang ni untuk soalan 2, 2. Jadi kita boleh ambil perpenjuru sekarang nombor 2 tolak dengan perpenjuru okey, yang sebelum ialah kosong. Okey, maka beza bilangan perpenjuru dengan perpenjuru poligon sebelum ialah 2. Okey. Baik, untuk soalan nombor 3, okey. Jadi kita ada 5 bilangan perpenjuru. Okey. Jadi bila kita bezakan dengan perpenjuru sebelum,
Jadi kita ambil 5 tolak 2 sama dengan 3. Okey, jadi ini adalah jawapan untuk beza bilangan perpenjuru dengan perpenjuru poligon sebelum. Jadi, cikgu harap anak-anak boleh teruskan. Okey, ada lagi 3 soalan. Okey, cuba buat. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.